Hello, hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar? Saya harap anda semua sihat dan bersemangat untuk melihat video saya pada kali ini, di mana video pada kali ini saya akan fokus kepada satu exam yang akan diadakan pada 2 Disember ini, iaitu exam Pegawai Belia dan Sukan Grade S41 KS41. Dalam video sebelum ini saya ada menyentuh mengenai section A, dan video pada kali ini saya akan fokus pula mengenai section B, exam Pegawai Belia dan Sukan Grade S41. Okey. Nama saya Megat Syafrizul daripada channel Empire Kerjaya. Pastikan anda klik butang subscribe dan butang loceng yang ada di bawah video ini untuk tak terlepas info-info penting yang akan saya kongsikan kepada anda. Okey. Dalam channel Empire Kerjaya ini, kita banyak menghasilkan video untuk membantu calon exam SPA seperti anda semua ni untuk buat persiapan exam dengan lebih baik. Di samping kita menggunakan juga tips untuk penulisan resume, tips cari kerja dan sebagainya. Pastikan anda klik butang subscribe dan butang loceng yang ada di bawah video ini. Okey, tanpa melengahkan masa, jom saya bawakan kepada anda penerangan mengenai exam Pegawai Belia dan Sukan Grade S41. Okey, exam Pegawai Belia dan Sukan Grade S41. Kalau anda masih ingat, dalam video yang lepas, dalam section A, saya ada menerangkan mengenai format exam Pegawai Belia dan Sukan Grade S41. Sebenarnya terdapat sedikit perbentulan. Okay? Untuk section A, sebelum ni saya ada maklumkan dia ada 20 soalan. Tapi bila kita semak semula, pada kali ini pihak SPA ada buat sedikit perubahan, di mana dalam section A ini hanya ada 10 soalan sahaja. Okey. So ada 10 soalan yang anda perlu selesaikan dalam masa 25 minit. Tapi dalam section B dia tak ada perubahan. Section B ada 20 soalan di mana anda perlu selesaikan dalam masa 20 minit. Okey. Bila kita tengok dalam dari segi kedua-dua section ini, of course nampak section A ini nampak ada banyak masa. Ada 10 soalan, ada 20 minit untuk menjawab 10 soalan. So kita jangkakan dalam section A ini soalan yang 10 ni akan lebih mencabar berbanding dengan sebelum ini. So pastikan anda betul-betul buat persediaan dengan rapi untuk hadapi section A nanti. Okey, tapi jangan risau, saya akan buat satu video penerangan khas mengenai section A ini dalam video yang akan datang. Tapi dalam video pada kali ini, saya akan fokus lebih dahulu mengenai section B. Okey? Alright, jom. Okay, section B, exam Pegawai Belia dan Sukan Grade S41. Okay, kalau masih ingat dalam video yang lepas, dalam section A itu, saya ada maklumkan dalam section A ada 4 pecahan. Namun dalam section B ini ada 2 pecahan. Okey, ada 2 pecahan ini adalah untuk menguji keupayaan anda untuk dalam bahasa Inggeris. Okey. Pecahan yang pertama adalah pengertian dan kefahaman esei bahasa Inggeris, di mana anda akan diberi satu petikan ringkas sebegini dan beberapa soalan untuk menguji kefahaman anda terhadap petikan yang diberikan. Okey, kalau anda ingin lihat dalam section B ini, dia ada 20 minit untuk menjawab 20 soalan. So ada lebih kurang 1 minit satu soalan. So kalau anda spend terlalu banyak masa untuk membaca keseluruhan 3 ataupun 4 perenggan petikan yang diberikan, so ia akan mungkin menyebabkan anda tak cukup masa untuk habiskan kesemua 20 soalan yang ada dalam section B ini. So, untuk menjimatkan masa, untuk memudahkan anda mengurus masa dengan lebih baik, saya amat-amat recommend kepada anda untuk terus baca soalan dan terus jawab. Kan, tak perlu nak baca keseluruhan artikel yang diberikan. Ini lebih berguna untuk anda menjimatkan masa. Okey. So untuk pecahan yang pertama ini, anda boleh terus baca soalan dan terus jawab. Tak perlu nak baca keseluruhan artikel yang diberikan.
Pecahan yang kedua adalah berbentuk tata bahasa ataupun grammar bahasa Inggeris, di mana antara perkara yang diuji dalam pecahan kedua ni adalah noun, pronoun, adjective, verb, adverb dan sebagainya. Pecahan yang kedua ini sebenarnya untuk pengetahuan anda banyak memberi masalah kepada ramai calon, sebab mereka mungkin terlalu yakin, terlalu overconfident kan, sampai mereka abaikan persediaan untuk section B ini. Untuk anda dalam pecahan kedua ini, pilihan jawapan yang diberikan tu adalah hampir sama. A, B, C dan D tu dia punya pilihan jawapan tu hampir sama. So kalau anda kurang mahir ataupun lemah dalam grammar ini akan menyebabkan anda ada masalah nak jawab dalam section B ini. Antara perkara yang anda perlu tahu dan perlu beri perhatian dalam section B pecahan yang kedua adalah pronoun, noun, verb dan adjektif. Pastikan anda betul-betul mahir, betul-betul buat banyak latihan untuk anda betul-betul faham mengenai pronoun, noun, verb dan adjektif. Bukan setakat just hafal he, him, she, her, one box, draw, slap, this cup or this cup. Bukan setakat hafal. Anda perlu mahir dan perlu tahu macam mana penggunaan dia, supaya semasa anda jawab nanti tu anda tak tersalah pilih jawapan. Anda ingat untuk pecahan yang kedua ini, dia punya pilihan jawapan tu adalah hampir sama. Dia memang untuk bertujuan untuk memerangkap mereka yang kurang mahir dalam bahasa Inggeris. So untuk elakkan anda terjebak ataupun tergolong dalam mereka yang gagal dalam section B ni, pastikan anda buka balik buku-buku PMR ke, buku PT3 ke, buku SPM ke, yang topik grammar tu, baca betul-betul, study betul-betul dan kemudian buat latihan supaya anda punya persediaan ataupun semasa nak jawab exam nanti tu akan lebih teratur, akan lebih yakin. Okay? Alright. So inilah kedua-dua pecahan yang ada di dalam section B. Okay, kita ulang balik. Yang pecahan pertama adalah pengertian dan kefahaman esei bahasa Inggeris, di mana anda perlu baca soalan terus dan terus jawab. Tak perlu nak baca keseluruhan petikan yang diberikan. Dan kemudian untuk pecahan yang kedua, anda perlu mahir dalam grammar. So pastikan anda betul-betul study dan betul-betul buat latihan supaya kemahiran grammar anda tu kembali seperti zaman sekolah dulu. Kan last guna English masa sekolah, masa kat college. So memang mungkin anda agak mungkin hilang dah anda punya tata bahasa tu kan. So pastikan anda ulang kaji balik dan buat banyak latihan lah untuk refresh kembali ataupun polish kembali anda punya kemahiran. Okay, saya tanya, anda dah join tak channel Telegram ini? Mana dalam channel ini saya akan kongsikan kepada anda nota dan juga contoh-contoh soalan untuk kedua-dua section. Semalam saya ada tanya satu soalan poll di mana ramai yang menjawab mereka perlukan tambahan contoh soalan. Okey, untuk tunaikan anda punya permintaan, insya-Allah besok saya akan tambah lagi banyak lagi contoh soalan untuk section A dan juga section B untuk anda buat latihan. So untuk join dalam channel Telegram ini, pastikan anda klik butang klik link ini yang saya ada tinggalkan di ruangan description di bawah video ini. Okey. Namun kalau anda tak ada Telegram, tak perlu risau. Anda juga boleh join mailing list ini, di mana saya juga akan kongsikan contoh soalan dan juga nota dalam email. So anda boleh pilih sama nak join Telegram ataupun nak join email ataupun nak join kedua-dua. Tak ada masalah. Okey, lagi bagus sebab ini akan memberi anda satu maklumat yang lebih pantas. Okey? Alright. Okey, sebelum saya tamatkan video ini, untuk pengetahuan anda, saya akan adakan satu sesi soal jawab secara live di YouTube dan juga di Facebook
InsyaAllah saya akan adakan pada malam Sabtu, iaitu malam esok, di mana saya akan open kepada anda untuk bertanya kepada saya sebarang soalan berkaitan dengan exam. Okay? Dan saya juga akan berikan kepada anda apa yang anda boleh buat persediaan untuk hadapi section A yang lebih mencabar tu. Dia kurangkan soalan, masa masih sama, so kita jangkakan dia punya bentuk soalan tu memang lebih mencabar. Di mana dia akan menguji anda punya kemahiran dalam matematik. So jangan lupa, saya akan wawarkan link untuk anda join sesi soal jawab tersebut di YouTube dan juga di Facebook. Pastikan anda join kita punya channel Telegram. Nanti saya akan buat hebahan dalam channel Telegram tersebut. Okay? Alright. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Anda memang terbaik. Assalamualaikum.